Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua penonton Facebook Live Pusat Maklumat Pemakanan Negeri Kedah. Alhamdulillah, pejam celik hari ini dah bersamaan dengan 15 Syakban dah. Dan insya-Allah tak lama lagi kita akan merasai Ramadan. Bulan puasa, insya-Allah. Insya-Allah. Sekejap je kan? Betul. Saya Faiza Azmi, nutritionist dari Klinik Bandar Al-Usta, dan rakan saya Hasliza binti Abu Usman, nutritionist dari Pejabat Kesihatan Kubang Pasu. Okey, baik. Jadi hari ini kami bersiaran dari Unit Pemakanan Jabatan Kesihatan Negeri Kedah dan kita akan berbincang satu topik yang agak penting terutamanya untuk golongan wanita, iaitu panduan diet Malaysia untuk maternal ataupun kita panggil ibu hamil dan menyusukan bayi, dan juga inisiatif HER. Apakah HER? Healthy Eating Responsibility for Women ataupun kita panggil pemakanan sihat wanita. Jadi saya pasti para penonton ada yang pernah dengar, ada yang belum dengar berkaitan dengan MDG maternal dan juga HER. Jadi untuk makluman semua sebenarnya siri panduan diet Malaysia dan juga inisiatif HER baru dilancarkan pada tahun lepas. Oh, masih fresh from oven lah. Betul, kan? Masih baru lagi. Pada tahun 2023. Yes. Dan penerbitan ini adalah usaha untuk mencegah dan mengawal masalah kita panggil BBM. BBM, apa tu Puan Faiza? Beban berganda mal pemakanan dan penyakit tidak berjangkit yang berkaitan dengan pemakanan. Okey Puan Faiza ya. Kalau kita lihat pemakanan yang baik ni merupakan satu komponen yang utama lah ya, komponen yang utama dalam menyumbang kepada kesejahteraan tubuh badan kita. Seperti yang kita semua tahu, wanita ni menjadi seorang wanita tidaklah mudah ya, tidaklah mudah. Wanita daripada remaja mengalami puberti ataupun mencapai kematangan, datang haid, kemudian menjadi dewasa, mengandung, menyusukan anak dan seterusnya. Sebagai warga emas, kita akan melalui fasa-fasa di mana wanita mengalami perubahan fisiologi dan biologi. Untuk perubahan-perubahan ini, jadi kita kenalah mengamalkan pemakanan yang sesuai mengikut tahap perubahan yang sepatutnya. Kerana apabila berlaku perubahan demikian, jadi perubahan dari segi pemakanan, keperluan vitamin, keperluan tenaga juga berbeza. Dan seperti kita berdua hari ini ya, kita bukan saja sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, sebagai seorang isteri, malah kita juga sebagai seorang dan masyarakat ya, yang mempengaruhi keperluan pemakanan individu. Dengan itu, pemakanan yang baik ini insya-Allah kita sebagai wanita berupaya untuk mencegah dan mengurangkan risiko kepada masalah kesihatan seperti anemia, kurang sel darah merah, osteoporosis, kehilangan jisim tulang dan penyakit-penyakit kronik seperti obesiti, tekanan darah tinggi, diabetes dan juga penyakit jantung. Ya Puan Faiza. Betul tu Puan Liza, hebatnya seorang wanita tu kan. Betul. Jadi di sini saya nak kongsikan juga berdasarkan kajian National Health and Mobility Survey, iaitu NHMS pada tahun 2022. Terbaru jugalah. Terbarulah ni kan. Melaporkan kalau kita tengok dekat skrin layar, kadar wanita yang menghidap glycemia dan juga hypertension semasa kehamilan meningkat daripada 13.5% kepada 27.1%. Malahan jadi wanita yang di usia reproduktif. Apa maksud wanita di usia reproduktif ni? Maknanya berumur 15 hingga 49 tahun mengalami masalah berlebihan berat badan dan juga obesiti, mencatatkan 52.9%. Wow, tinggi tu. Tinggi juga ya. Tetapi tadi peningkatan lah. Tapi kalau kita boleh tengok trend dekat sini, wanita hamil yang mengalami masalah anemia mencatatkan penurunan pula daripada 29.9% kepada 19.3%. Alhamdulillah. Maksudnya di sini semua tugas-tugas kita, kesihatan awam, Kementerian Kesihatan dan semua organisasi kerajaan dan juga swasta yang terlibat memberi implikasi yang baiklah, memberi kesan perubahan di atas penurunan peratus anemia tersebut.
Tapi Puan Faizah, walaupun peratusan anemia kita mencatat penurunan kepada 19.3%, ia masih dikira sebagai masalah kesihatan awam. Ya, betul. Baik Puan Faizah, Ya. kita masuk kepada panduan diet Malaysia ni. Actually saya sangat teruja ya, sebab kita sudah ada panduan diet Malaysia yang sebelum ini yang secara keseluruhan diguna pakai secara semua orang. Tetapi dengan wujudnya panduan diet Malaysia untuk maternal, ia sangat spesifik. Dia sangat spesifik, fokus kepada kumpulan ibu hamil sahaja. Mesej utama yang pertama, memilih pelbagai jenis makanan bagi memenuhi keperluan tenaga untuk kehamilan yang sihat dan semasa penyusuan. Kita kena makan pelbagai kumpulan makanan ya, sebab masa kita hamil keperluan tenaga meningkat, keperluan vitamin, mineral juga meningkat berbeza dengan wanita yang tidak hamil, dan semasa penyusuan juga lebih tinggi lagi keperluan dari segi kita panggil saranan pengambilan vitamin, mineral dan juga tenaga. Diet yang sihat ni tuan-tuan dan saya pasti ada juga of course mesti ada puan-puan ya, tuan-tuan pun saya rasa ada yang melihat ni. Diet yang sihat dan pelbagai penting pada setiap fasa kehidupan, terutama semasa kehamilan. Pengambilan pemakanan wanita sebelum, semasa dan selepas kehamilan menunjukkan status pemakanan mereka. Sepatutnya Puan Faizah, bila kita ingin merancang kehamilan, 3 bulan pertama kita dah mula mengambil dah asid folik. Tetapi malangnya ada dalam kalangan masyarakat kita yang tidak ini, bila mengandung barulah mengambil asid folik, agak lambat. Nampak di situ tidak bersedia dari aspek pemakanan. Jadi ini akan memberi kesan berpanjangan kepada tumbesaran daripada fetus lah. Start daripada fetus sampailah kepada dewasa. Memang ada kajian yang menunjukkan pengambilan makanan ibu maternal atau ibu hamil semasa mengandung akan memberi implikasi kepada kadar pertumbuhan atau status pemakanan kanak-kanak semasa dewasa. Ya, betul. Saya setuju tu. Yang itu adalah mesej utama yang pertama lah. Ya. Jadi kita berpindah kepada mesej utama yang kedua adalah memilih makanan yang pelbagai dan juga padat nutrien. Apa maksud dengan padat nutrien? Ni saya pasti Puan Faizah pandai ni. Oh, ya ke? Tak apa, kita share. Apa maksud dengan makanan yang padat nutrien? Adakah ibu tu makan roti, makan nasi, kita dah panggil sebagai padat nutrien? Okey, macam mana jadikan makanan tu sebagai makanan yang padat nutrien, yang tinggi nutrien? Contohnya kalau kita makan roti, contoh dia. Kalau kita bubuh kaya saja, bubuh peanut butter saja, ia masih dikira sebagai makanan yang kurang padat lah. Sebab dia tidak seimbang dan tidak cukup nutrien. Tapi kalau roti tu kita buat dalam bentuk sandwich, kan kita buat telur hancur. Wow, sedap tu. Sedap kan, buat salad, buat tomato. Jadi kalau kita makan komplit, dikira sebagai makanan yang tinggi nutrien lah. Jadi kalau untuk ibu hamil dan ibu yang menyusukan bayi ni, memerlukan mikronutrien ataupun mikronutrien yang tinggi lah berbanding golongan-golongan yang lain. Boleh Puan Faizah terangkan mikronutrien? Mikronutrien, okey. Mikronutrien ni contohnya macam zat besi, kan? Asid folik, vitamin C. Zat-zat yang sikit lah, yang perlu diambil dalam kuantiti yang sedikit. Tetapi boleh memberi implikasi pada jangka masa panjang jika tidak cukup pengambilannya. Betul. Sebab tu kalau ibu yang mengandung, kiranya disahkan hamil, apa ubat yang diorang kena makan? Itu ubat tambah darah lah. Ya, ubat betul. yang ada zat besi, folik acid dan sebagainya lah untuk nutrien untuk baby. Jadi memastikan perkembangan yang baik untuk baby dan juga anak lah. Okey, kalau contoh makanan yang pelbagai. Apa maksud makanan yang pelbagai ni? Saya ambil contoh daripada sumber kumpulan makanan protein. Kan? Maknanya protein ni ada macam-macam. Ni tiap hari duk makan ayam saja. Jadi apa kata kita selang-sedikan dengan ikan hari ni, esok ayam, lepas tu daging, telur dan sumber kekacang, okey, untuk mendapat sumber yang pelbagai itulah.
Jadi saya nak share juga kat sini. Orang makan sayur. Betul? Kan? Betul. Sama sayur yang colour berwarna-warni tu lagi tak makan. Lagilah. Jadi berdasarkan kajian NHMS, okey, rakyat Malaysia ni tidak cukup pengambilan sayur dan hanya cukup pengambilan sayur ni 5% sahaja. 5% Cukup. yang cukup seperti yang disarankan. Jadi 95% lagi rakyat Malaysia tidak mengambil sayur dengan mencukupi. Masya Allah, sangat tinggi ya. Betul. Dan menyedihkan. Betul. Itu mesej yang kedua. Mesej yang kedua. Okey, bila kita lihat pula mesej yang ketiga. Mesej yang ketiga adalah mencapai berat badan optimum untuk kehamilan yang sihat. Kita perlu mengekalkan berat badan yang sihat berpandukan indeks jisim tubuh atau body mass index BMI dalam julat yang normal. Jumlah berat badan yang berdasarkan BMI atau IJT semasa kita mendaftar kelahiran di klinik kesihatan ya, Puan Faizah. Kalau tak silap saya, Puan Faizah dalam kalangan maternal. Kan? Betul tak? Tahniah ya. Adakah mencapai optimum berat badan sekarang? Kalau peningkatan tu, tapi Alhamdulillah lah sekarang saya di fasa 17 minggu kehamilan. Second trimester. Okey. Saya harap Puan Faizah akan mendapat berat badan, pertambahan berat badan seperti yang disarankan. Jika kita lebih berat badan, kita perlu meningkatkan aktiviti fizikal untuk membakar lemak dalam badan dan mengelakkan pengambilan makanan berkalori tinggi seperti makanan yang tinggi gula, lemak dan minyak serta makanan yang bergoreng. Berlebihan berat badan ataupun obesiti ini akan meningkatkan risiko untuk mendapat penyakit kronik. Suka saya kongsikan di sini. Jika anda puan-puan buka buku ataupun mendaftar kehamilan dekat klinik kesihatan kan. Bila kita buka buku, kita kena katakanlah kita masa-masa kita mempunyai BMI yang kurang berat badan. Okey, bila kurang berat badan, pertambahan berat badan yang disarankan adalah ibu yang semasa dia hamil, semasa dia buka buku, BMI lebih berat badan ataupun obes. Semakin tinggi tersebut, semakin kuranglah pertambahan berat badan yang disarankan. Dapat tak Puan Faizah? Okey, saya bagi contoh satu ya supaya di luar sana dapat memahami keadaan ini. Contoh saya ambil untuk kurang berat badan. Ibu hamil yang kurang berat badan di mana BMI di bawah 18.5 mendaftar kehamilan minta maaf di klinik kesihatan, BMI bawah 18.5. Semasa trimester pertama iaitu 0 hingga 12 minggu yang disarankan adalah setengah hingga. Jadi kalau naik setengah kilo je sepanjang 3 bulan tu, kalau naik maksimum 2 kilo capai. Okey, itu dia tidak kira apa-apa BMI. Second trimester kedua iaitu 14 minggu dan seterusnya ke atas, masuk 4 bulan, kita kena mengikut BMI on booking. Jika bawah berat badan, yang disarankan adalah 500 gram seminggu. Jadi kalau 500 berapa kilo saya kena naik sebulan Puan Faizah? Sebulan kena naik 2 kilo. Betul, kena naik 2 kilo. Ia berbeza dengan wanita ibu hamil yang masa mendaftar berat badannya adalah obes, berbeza. Okey, jadi ibu kena maklum tentang hal ini. Okey? Betul, saya setuju. Untuk mesej utama nombor 3 ni, okey, sama ada kita nak merancang untuk hamil, okey, ataupun semasa kehamilan, kita perlu mencapai berat badan optimum dululah. Betul. Okey, seterusnya saya akan sambung untuk mesej yang keempat. Mesej keempat iaitu kekal aktif secara fizikal. Wah, best ni. Jadi pasti ramai, okey, yang beranggapan jadi wanita ibu hamil tak perlu pun nak aktif, nak bersenam dengan alasan untuk menjaga kandungan. Ya, nanti takut bahaya pula kan. Betul, tapi hakikatnya senaman
ataupun aktiviti fizikal yang ibu lakukan sangat membantulah untuk ibu tu sendiri untuk lebih sihat. Selalunya senaman yang bersesuaian semasa hamil ni boleh mengurangkan sakit belakang lah, terutamanya selalunya. Jadi sangat digalakkan lah kan? Digalakkan. Mengurangkan sakit kaki, okey. Untuk penghadaman pun sangat bagus senaman. Satu lagi mengurangkan risiko untuk kencing manis, risiko berat badan yang berlebihan, okey, dan meningkatkan stamina. Okey. Bukan sahaja senaman dapat memudahkan kehamilan, ia juga membantu tubuh sangat membantu tubuh badan selepas hamil. Okey, tapi nak pilih senaman apa untuk ibu mengandung ni, yang mana sesuai? Saya tahu. Apa Mestilah contoh dia? senaman yang tidak melibatkan perut lah. Tidak perut, betul? Betul kan? Okey. Jadi selalunya kita sarankan untuk wanita hamil ni senaman yang berintensiti sederhana. Macam kita boleh brisk walk kan, jalan perlahan-lahan. Okey, ataupun kita start dengan 5 minit dulu. Permulaan tu kita start 5 minit sehari. Stages lah, dia kena berperingkat. Betul. Lepas tu baru kita tambah 10 minit, 15 minit. Okey, ia juga bagus untuk peredaran darah lah. Selain untuk stamina untuk ibu hamil, ia juga dapat mengurangkan ataupun membaiki emosi ibu hamil. Betul, semasa kita exercise kan, hormon serotonin, dopamin dirembeskan. Betul. Ini sekaligus memberi rasa happy rasa happy kepada kita. Seperti yang kita tahu, bila kita mengandung juga kadang-kadang boleh menimbulkan stres atau tekanan kepada ibu. Okey. Contoh senaman yang boleh mengurangkan tekanan dan membaiki emosi adalah contohnya yoga lah. Okey, yoga ni pun salah satu senaman yang boleh relax kan, kita punya minda, ataupun senaman pernafasan pun digalakkan ketika bersalin nantilah. Bila kita yoga ni pun Faizah kan akan kelenturan, kita boleh stretching, melenturkan stretching. Ya. Okey, terima kasih Puan Faizah atas perkongsian tersebut. Sekarang kita pergi pula kepada mesej utama yang kelima, iaitu memilih makanan yang bersih dan selamat. Makanan yang bersih dan selamat. Saya suka untuk kongsikan di sini. Saya rasa netizen di luar sana masih ingat lagi. Pernah ada satu ketika di mana viral berkenaan telur separuh masak. Katanya wanita mengandung, wanita hamil tak boleh makan telur separuh masak sebab dia boleh menyebabkan keguguran. Jadi betul ke tu? Okay, saya kongsikan dekat sini. Actually, mesej utama yang kelima, memilih makanan yang bersih dan selamat, sekaligus memberitahu. Okey, makanan yang kita pilih daripada kuman yang telur tersebut mungkin juga telah mengalami pencemaran. Mengalami pencemaran. Contoh makanan yang boleh mengalami pencemaran disebabkan oleh bakteria Salmonellosis typhi, daripada telur, susu, red meat, daging merah, boleh menyebabkan pencemaran makanan jika tidak dibasuh dengan betul dan juga tidak dimasak. Jadi telur separuh masak boleh dimakan jika anda pasti bahawa ia bebas daripada kuman salmonella, terutama pada trimester pertama di mana penempelan zygote tu belum lagi kuat. Jadi first trimester ni dia agak berisiko. Untuk sebagai langkah berjaga-jaga pencegahan, kita masak bagi betul lah. Kita masak, jangan buat half cook. Betul. Macam daging pun dia ada kan half cook, ada rare, ada tender, dia ada stages dia kalau kita peminat red meat kan. So dia mesti dimasak dengan betul dan memilih fasiliti ataupun kedai makan yang bersih. Sebab bukan sahaja salmonella, ada seperti listeriosis. Listeria boleh meningkatkan atau memberi implikasi kelahiran tidak cukup bulan, boleh melahirkan disebabkan kena jangkitan kuman lah kepada janin tersebut. Jadi pentinglah untuk kita pastikan bahan mentah dibasuh dengan bersih dan juga dalam
mesej yang kelima untuk memilih makanan bersih dan selamat. Satu lagi elemen penting adalah bagaimana untuk kita mengekalkan nutrien. Tadi kita nak selamatkan, tapi berapa ramai yang bagaimana untuk mengekalkan nutrien. Mengekalkan nutrien dari segi cara kita basuh. Macam sayur. Sayur kalau kita beli, kita basuh bersih dulu, baru kita potong, terus kita masak. Jangan kita potong kecil-kecil. Lepas tu baru kita masak. Kehilangan zat akan berlaku di situ. Dan juga kita juga perlu mengekalkan nutrien. Steam, mengukus adalah boleh mengekalkan zat berbanding dengan teknik merebus. Jadi ni semua penting, ya Puan Faizah. Untuk mesej yang seterusnya, ada lagi ke mesej kita? Okey. Sebentar tadi kita dah kongsikan 5 mesej utama berkaitan dengan panduan diet Malaysia untuk maternal lah. Okey, jadi ingin saya kongsikan berkaitan dengan peningkatan berat badan semasa kehamilan. Iaitu GWG lah. Jadi kenaikan berat badan yang berlaku pada ibu hamil merupakan normal. Benda yang normal. Jadi ibu yang merancang untuk hamil, dia perlu mengikut saranan peningkatan berat badan yang sepatutnya lah. Jadi kita tak naklah berlakunya kenaikan berat badan yang terlampau tinggi. Betul tu. Ataupun penurunan berat badan yang terlalu rendah, ataupun tak naik langsung. Jadi kedua-dua je boleh menyebabkan risiko yang boleh membahayakan ibu dan juga bayi. Sebab apa? Sebab kenaikan berat badan yang terlalu tinggi boleh mengakibatkan komplikasi sepanjang kehamilan. Risiko contohnya hypertension, diabetes ataupun obesiti semasa kehamilan, ketika melahirkan anak secara normal, ataupun ada masalah-masalah lain lah. Kalau kenaikan berat badan yang terlalu rendah pula. Terlalu rendah pun tak boleh, terlalu mendadak tinggi pun tak boleh. Tak Kita boleh. nak dia just nice dengan BMI on booking saja. Betul, saranan yang ditetapkan. Betul. Jadi berat badan yang terlalu rendah pula menyebabkan risiko bayi lahir tidak kurang berat badan. Lahir peramatang, dan sebagainya. Jadi penting untuk ibu hamil mengetahui kenaikan berat badan normal melalui BMI. Jadi sebentar tadi pun Puan Liza ada kongsikan berkaitan dengan BMI. Maknanya kenaikan berat badan ni kita akan ikut kategori BMI. Jadi saya nak kongsikan sekali lagi untuk BMI yang kurang berat badan. Jadi kenaikan setiap minggu adalah kita sarankan 500 gram. Jadi dekat paparan skrin tu kita boleh tengok untuk kurang berat badan atas sekali dan diikuti dengan normal BMI. Seminggu kenaikan adalah 400 gram. Kalau sebulan tu agak-agak berapa, Puan Liza? Kalau seminggu 400, 1.6 kilo. 1.6 kilo untuk sebulan. Jadi untuk kategori BMI lebih berat badan, kenaikan berat badan seminggu adalah 300 gram seminggu. Dan juga obesiti, peningkatan berat badan seminggu adalah 200 gram. Jadi hanya 800 gram lah. 800 gram saja untuk sebulan. BMI obesiti. Ya. Okey. Kalau kita lihat di sini ya Puan Faizah, di skrin layar yang Puan Faizah baru terangkan tadi ya, mesti ibu-ibu atau ayah-ayah di luar sana tertanya-tanya, bagaimana ya untuk menaikkan okey, jadi ada kaedahnya. Ada kaedahnya di mana kita kena tahulah cara kita mengambil makanan mengikut trimester pada waktu tersebut. Contohnya trimester pertama kita perlu tambah hanya 80 kilokalori saja untuk trimester yang pertama. Untuk trimester yang kedua, trimester yang kedua iaitu bulan keempat, bulan kelima dan bulan keenam, kita tambah 280 kalori untuk satu hari. Dan bila masuk third trimester yang terakhir lah, bulan 7, bulan 8, bulan ke-9, kita perlu tambah sebanyak 480 kilokalori. Jadi nampak tak dekat sini? 80,
280 dan 470. 470. Sorry, 470. 80, 280 dan 470. First, second and third trimester. Okey, ini semua pertambahan jumlah sampai dengan mengambil snack yang sihat. Dengan mengambil snack yang sihat, jadi makanan utama tu kekal. Sarapan pagi, makan tengah hari, makan malam, kekal. Pada trimester pertama, hanya 1 snack. Pada trimester kedua, 2 snack. Senang kan? Pada trimester ketiga, 3 snack. Jadi Puan Liza, Ya. apa contoh snack yang sihat untuk ibu mengandung? Okey, soalan yang sangat bagus Puan Faiza. Snack yang sihat semasa dapat pelbagai jenis. Tapi seperti mana penerangan Puan Faiza sebelum ni, kita nak snack yang tinggi dengan tenaga, padat dengan nutrien. Okey, jika kita lihat di skrin layar kita sekarang ni adalah contoh snack-snack yang sihat seperti kacang kuda rebus, tempe, kacang hijau, apa lagi di situ? Pucuk, daripada berasaskan soya ke kacang yang berlainan warna yang berbeza, membekalkan zat-zat yang berbeza. Waktu kehamilan ni kita kena enjoy the journey. Mengalami journey tersebut dengan mengambil pemakanan yang sihat, baru kita boleh capai. Ini tidak, kadang-kadang bukan saja snack, makanan utama pun tak ambil, ada skip waktu makan. Jadi berlakulah keadaan di mana yang sepatutnya tambah berat badan, pergi kurang pula berat badan. Yang sepatutnya naik sikit berat badan, pergi dan meningkatkan risiko kehamilan itu sendiri. Betul. Jadi saya setuju dengan Puan Liza. Okey. Jadi untuk 5 mesej utama dalam panduan diet Malaysia untuk maternal, kita dah sentuh sebentar tadi. Jadi sekarang ni kita nak sentuh berkaitan dengan HER. Kalau tengok dekat background kami dekat belakang ni pun ada tulis HER. Apa maksud dengan HER? Iaitu Healthy Eating Responsibility for Women. Jadi inisiatif HER ni adalah dibentuk sebagai kesinambungan kepada panduan diet Malaysia untuk maternal. Tujuan dia untuk mencegah dan mengawal masalah pemakanan yang berlaku dalam kalangan wanita umur reproduktif. Apa maksud umur reproduktif? Umur reproduktif ni maksudnya daripada 15 tahun hingga 49 tahun. Lebih kurang umur kita berdua lah. Ya, betul tu. Kita dalam, tapi saya tak mahu reproduktif. Kita dalam kalangan wanita umur reproduktif. Jadi inisiatif HER ni juga dapat membantu wanita umur reproduktif meningkatkan status kesihatan dan pemakanan, supaya mendahirkan generasi masa yang lebih sihat. Jadi saya akan sentuh inisiatif HER ni adalah melibatkan 3 strategi, iaitu strategi pertama adalah memperkukuhkan jaringan sebaran maklumat pemakanan. Kalau ikut melalui #HerNutrition bagi generasi wanita yang berbeza. Apa maksud generasi wanita yang berbeza? Kalau kita tengok dekat sini, kita ada generasi X, generasi Y, generasi Z. Jadi kita nak memperkenalkan kat sini ataupun dekat skrin layar kita boleh tengok. Generasi X ni lebih kurang macam zaman-zaman mak ayah kita lah. Yang masih bergelut dalam menyesuaikan diri antara media sosial dan bukan sosial lah. Konvensional lah. Betul. Yang masih membaca surat khabar kan, orang tua-tua kan. Ya. Jadi itu adalah generasi X lah. Tapi kat sini kita fokus pada golongan wanita. Kalau generasi Y pula, zaman umur-umur kita ni lah. Ataupun dikenali sebagai zaman milenium. Macam kita guna Facebook dan sebagainya. Manakala generasi Z, ni generasi Z yang terkini lah. Generasi yang lahir ketika teknologi berkembang lengkap. Anak-anak kita lah. Anak-anak kita. Generasi muda yang kalau kita tengok sekarang ni boleh habiskan masa berjam-jam dengan handphone. Betul sangat. Yang itu kira generasi XYZ. XYZ. So HER ni dia merangkumi kesemua jenis generasi sangat holistic approach. Untuk strategi yang kedua, ini adalah HER
adalah pemerkasaan kendiri atau kita gelar sebagai self-empowerment untuk mengetahui status kesihatan dan status pemakanan. Sekarang ni Puan Faizah, everything, semua benda kita kena empower sendiri. Untuk dengan menjadi wanita kita kena kuat. Kita kena kuat, kena bijak, kena cerdik dan kena empower sendiri ya. Apa maksudnya dari segi yang nak disampaikan oleh her? Self empowerment yang nak disampaikan daripada her ni dengan cara melakukan saringan kesihatan. Saringan kesihatan untuk mengetahui status kesihatan dan juga pemakanan sendiri. Kalau dulu kita pergi ke klinik kesihatan apabila kita perlu dan doktor akan merujuk kita untuk menjalankan blood test atau ujian darah ya untuk mengenal pasti permasalahan kita. Tetapi kini kepentingan saringan kesihatan sangatlah penting. Mencegah adalah lebih baik daripada merawat. Betul. Jadi sekarang ni tak perlu cari klinik Tak kesihatan perlu. saja. Betul. Di klinik swasta pun kita ataupun di farmasi boleh Di farmasi pemeriksaan farmasi swasta. Kita boleh pergi jumpa dekat farmasi tu, bagi tahu saya nak melakukan saringan kesihatan. Dengan cara ni lebih meluas lah. Lebih meluas, kita boleh tahu status pemakanan dan kesihatan kita. Sebab kita nak semua wanita kita adalah wanita yang empower, yang mana mengetahui status kendiri, HB dia level apa, normal ke, kurang low HB ke, berat badan, overweight ke, normal atau obes. Kita nak mengenali diri sendiri. Betul. Dan seterusnya Puan Faizah, saya masuk terus ke strategi yang ketiga. Tadi kita empower self kan, kendiri. Sekarang kita empower community pula. Community ni sangat penting. Kalau kita berjemaah, kita akan lebih kuat berbanding dengan individu. Jadi pemerkasaan komuniti ni merupakan sistem sokongan yang mana membantu menyediakan persekitaran pemakanan yang lebih sihat, sama ada di tempat kerja, di institusi pengajian tinggi atau di komuniti setempat. Kepada wanita dalam kumpulan umur reproduktif ni lah, untuk menerapkan elemen-elemen pemakanan sihat dalam kehidupan kita. Betul. Dan pemerkasaan komuniti ni melibatkan, kita panggil kita boleh cari dengan lebih banyak hashtag her at work, or hashtag her at campus, and hashtag her at community. Betul. Jadi untuk inisiatif HER ni, kita telah melibatkan 3 strategi lah yang kita bincangkan sebentar tadi. Jadi pelbagai bahan advokasi inisiatif HER telah dilancarkan untuk meningkatkan pengetahuan dan juga kemahiran dalam kalangan wanita umur reproduktif mengenai kepentingan pengambilan makanan sihat dan juga kesedaran kesihatan yang baiklah. Jadi Puan Liza, sudah sampai ke jadi penghujung rancangan. betul. Jadi sebagai rumusan Facebook Live kita pada hari ini, sebenarnya penerbitan siri panduan diet Malaysia untuk maternal dan inisiatif HER adalah dapat membantu usaha mencegah, mengawal masalah berkaitan dengan pemakanan. Seterusnya dapat meningkatkan status pemakanan rakyat Malaysia. Jadi saya menyeru semua pihak di luar sana untuk memainkan peranan dalam membantu memperkasakan rakyat dengan pengetahuan dan amalan pemakanan sihat supaya kita dapat merealisasikanlah hasrat kerajaan untuk meningkatkan status kesihatan rakyat melalui pemakanan. Dan sebelum itu, saya ingin menegaskan dekat sini, pasti Puan Faizah pernah dengar kan, wanita adalah tonggak negara. Baik wanita, baiklah negara tersebut. Betul. Jadi kita tidak boleh mengharap kepada orang lain. Kita sebagai wanita bersama-sama memperkasakan diri kita melalui HER. Betul. Jadi untuk para penonton Facebook Live kita pada hari ini, jangan lupa untuk scan QR code kita pada sesi live petang ini untuk mengesahkan kehadiran dan juga e-sijil. Jadi terima kasih untuk semua. Semoga kita berjumpa lagi. Dan selamat menjalankan
pemakanan yang sihat lah. Okey. Pemakanan yang sihat. Betul. Mengamalkan pemakanan yang sihat sama ada anda hamil ataupun tidak. Tidak. Ya. Okey, sekian. Terima kasih. Bye.